Walaupun aku ni anak jati Brunei, banyak lagi yang ku ndak tahu pasal negara ni. Oh, ni rupanya rombongan ni. Dalam ni yang tadi makan ni. Oh, isinya tu tukang kandi gulai. Aku berpeluang untuk menjelajahi negara ni sambil mencari tempat unik dan baru. Oh, ya, ni kawasan apa ni kita? Tanaman lada sulahnya. Oh, ada sulah ni. Oh, macam mana ni? Pergi ke 4 daerah dan mengenali antara puak-puak yang ada. Dorangannya friendly, wah, mesra, meriah. Makan beramai-ramai, ada lagi menari-nari. Aku akan merasai cara hidup bis dorang. Hari lagi hujan, angin masuk sajok. Ada lagi bekaran. Untuk mencari keunikan yang belum pernah ku alami. Perjalananku hari ini kuteruskan lagi ke daerah Brunei Muara. Daerah yang paling damit di antara daerah-daerah lain. Kawasan daerah ni cuma 571 km persegi. Tapi penduduknya paling ramai. Kira-kira 319,000 orang. Dalam daerah ni terdapat pusat bandar negara ni. Bandar Seri Begawan namanya. Berdekatan dengan kawasan bandar ni, terdapat masjid tertua yang terbina sejak tahun 1958. Masjid Omar Ali Saifuddin yang dinamakan sempena nama Sultan Brunei yang ke-28. Ia tak antara masjid yang menjadi mercu tanda di negara ni. Ada juga tempat tarikan pelancong utama yang lain. Dekat saja dengan masjid tadi tu. Tempat ini dipanggil Kampung Air. Tempat ini mula-mula penduduk kampung di daerah ini berkembang dan membangun. Setiap pelancong yang datang mesti mau melihat kampung air pakai perahu tambang melalui kawasan Sungai Brunei itu sambil melihat rumah-rumah yang masih terdapat di kampung air ini. Ia tak antara sumber pendapatan para penambang tu. Selain membawa pelancong, penduduk kampung air ini pun menggunakan perahu tambang sebagai pengangkutan dorang. Sini Bandar Seri Begawan ni tempat tumpuan pelancong, banyak tempat-tempat menarik. Tapi kali ni aku mencari tempat yang unik dan menarik lagi. Aku pun kemerasai juga tinggal di kampung air ni. Ia tak tempat pertama yang akan kutujui ni. Aku akan menuju ke kampung burung pingai air. Tapi aku lalu jalan darat saja. Nggak payah memakai tambang. So ni menuju ke warisan homestay ni pakai jembatan ni lah. Lagi mudah lah. Kalau indah beliun ni tanik. Jembatan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ni adalah antara kemudahan yang disediakan untuk penduduk kampung yang tinggal menyeberang sungai. Untuk menuju ke warisan homestay ni, aku mesti parking keretaku di kampung Sungai Asam. Tapi mesti melalui kawasan kompleks sukan Sungai Kebun. Memang kawasan ni kompleks sukan. Apa indah tempatku lalui ni melintasi gelanggang. Tapi kena panggil kampung sini ni Kampung Sungai Asam. Kalau di kampung air, jalan untuk menyambung dari rumah ke rumah kena panggil titian pail. Ada juga orang memanggil titian saja. Kira-kira dalam 5 ke 7 minit berjalan kaki sampai taku ke warisan homestay. Assalamualaikum. Hai. Kita Abang Mat. Kita Kak Wan tu tak? Yes, ngam. Aku pun disambut oleh Awang Markim bin Haji Abdul Rahman sama bininya Wan Zunaidah Arif binti Muhammad Zain Arif. Bah, betul masuk tu dulu tak? Bah, boleh juga. Bah. Sajuk tadi dulu. Oh, kasut tu dulu. Bukan kasut. Kasut tu. Oh, kalau aku tahu pakai slipper tu tadi. Abang Mak sama Kak Wan ni pengusaha tempatan yang mengusahakan syarikat Mak Putra Delima Tua Sendirian Berhad. Untuk siapa saja yang akan melawat-lawat di kawasan kampung air ni. Masuk saja ku ke rumah tu, ku lihat macam-macam barang tradisional yang ada. Selain pameran ada juga dorang jual barangan buah tangan. Ngamlah dapat pelancong bawa balik untuk kenangan dorang. Sampai Kak Wan menunjukkan di mana bilik tempatku tidur malam ni. Di mana kita? Dia bilik nombor 1. Nombor 1. Bah, silakan. Sajuk biliknya ni, banyak kemudahan yang disediakan juga. Kata Kak Wan, keselesaan tetamunya memang menjadi keutamaan dorang. Bah, tadi kan ada aktiviti petang ni. Ada aktiviti? Ya, ada. Tadi kan menyisip, melukan. Oh, pernah lukan tak? Ani, orang satu pengalaman kan tu kita depan dah. Bisa ini unik ni soalnya. Benar kena pernah kan betul kita cuba. Kak Wan sama Abang Mak Anik akan membawa aku petang ni untuk membuat aktiviti yang dorang sudah rancangkan. Tapi Kak Wan suruh aku berehat dulu sementara dorang membuat persiapan. Baik takku membawa melihat-lihat keluar dulu. Kawasan kampungan ni sunyi pulang sudah. Sesuailah untuk yang maukan bertenang-tenang. Balung batah lapas satu, ada tiap Abang Mak memanggil aku untuk bersiap-siap. Dipastikannya dulu pakaian sama barang-barangku sudah cukup. Nya Abang Mak baik juga memakai pakaian panjang tangan sama kasut apa mesti bersesuaian. Pasalnya ia akan membawa ke laut. Bah, okey.
Okey, Lina. Full sudah ya. Okey, tak? Dah lupa lagi pembarang lagi. Nadang le usaha. Kami pun menuju ke jeti. Kata Abang Mak, perahu yang kami pakai ni panjangnya 16 kaki. Sesuai untuk nelayan kan mencari mata pencarian di laut. Ana mau orang ya Allah, tanya 4 orang ini doi. Boleh mencak kaki lagi nih. Dari warisan homestay menuju ke perairan Kampung Batu Marang memakan masa dalam 30 ke 40 minit. Antak-antak perahu ni, sakit punggungku. Tapi lancar jua masih perjalanan kami atu. Awal-awal tadi mendung usulnya. Ani terasa panas banar Ya tak kali sebabnya Abang Mak menyuruh membawa topi atu. Sampai saja ku ke kawasan perairan Kampung Batu Marang atu, banyak ku lihat perahu berlabuh. Rupanya ia tersudah ni tempat orang menyelam selisip ani. Ikutlah kami berlabuh di sini jua, sesuai dengan jarak perahu-perahu yang lain. Sebab indah jua kami mau mengacau dorang mencari selisip. Sumber pendapatan dorang jua tu. Oh, di sana tadi menyelam orang ah. Ni susah. Pak, kita saja menyelam, aku menjaga perahu. Hah? Aku menjaga perahu, siapa menjaga perahu? Nah banar menyalam tia Abang Mak ni. Ia akan melihatkan aku dulu ni macam mana caranya. Berijab kah indah? Oh, Nina. Nah belureh tia Abang Mak ah. Berkilat. Indah jo siok kalau anda merasai sendiri. Bukan selalu ada ni selisipan ni. Terajun tak ku jual. Orang menyalam di sekeliling kuah ni lagi berumur dari kedai aku. Tercabar jo aku tu. Kalian ni aku buat seorang diri. Dan kita tanpa bantuan kita. Okey? Kalau lama, artinya tahan nafas kita. Dan tadi tak sambut-sambut. Okey? Bah. Ya Abang Mak, bila sampai ke dasar tanah tu, terasa tu selisip atu bersusun pacak-pacak. Kabut lagi tu, nda nampak apa-apa. Banyak orang durih aku rupanya. Makanya aku gelale. Masa meraung selisip atu, memang teraum tanahnya jua. Jadinya mesti jua dibersihkan dulu sikit. Di rumah lagi karang membersihkan benar-benar. Oh, wala. Alhamdulillah banyak lurih kuatu kita. Aku saja ngambil kan ya. Abang Mak ah. Kalau aku kita orang mana orang percaya ni aku ngambil lah. Selisipan ni rupanya makanan. Baru ku tahu ni makanan. And then yang bisa dimasak bakar. So sekarang lah membakar apa isinya ni aku pun dah tahu. Ku pikir boleh makan terus. Ani kami akan menuju ke kampung Sungai Matan lagi. Kali ini Abang Mak cakap akan mengambil lukan. Dalam 20 minit sampai tak kami ke kampung Sungai Matan. Tapi bukan kawasan perkampungan, kawasan Tanah Payak. Kali ini Abang Mak pun ingaukan keselamatanku. Disuruhnya ku makai kasut bot sama sarung tangan. Turun saja ku ke perahu, tepuruk kakiku ke dalam tarus. Bang Mak, bayar tunggu ku. Barat kaki tani ulehnya. Berjalan kami sedikit ke dalam lagi. Tiba-tiba Abang Mak ni menggarit-garit tanah ni. Rupanya teknik menggarit dibuat atu untuk mendengar bunyi parang terkena benda dalam tanah. Kalau garitan atu berbunyi, diramaslah tanah atu. Kadang-kadang ia tersudah lukan tu. Oh, garit-garit saya. Kita ni yang garit tato. Banar juga. Kan dia apa parang ni? Ah? Nah, kita lukan tu nah. Ya terlukan ni kita. Oh, aku pandai ku makan tapi ndak ku tahu di mana dapat. Rupanya lukan ni spesies kerang yang tinggal dalam tanah payak ni. Ya tah, biasanya membali saja bah. Abang Mak ada bercerita juga. Kalau tekanan lukan kawin, untung tu. Lukan kawin atu maksudnya dalam satu kawasan atu ada banyak lukan berkumpul. Dipercayai ada majlis kawin lukan. Banyak jemputan datang berkumpul. Macam bukan juga. Iya kan ya? Batu. Batu. Bagi harapan. Nah, setengah baldi sudah oleh kami ni. Cukup tah sudah ni untuk makan malam karang. Air lagi makin tuhur sudah. Balik tak kami tarus. Dua-dua spesies kerang ani yang berbeza. Tapi hidupnya lebih kurang sama dalam tanah jua. Cuma selisip ani spesies kerang yang bermusim. Baik nasibku kalian ni dapat merasai pengalaman ani. Kalau indah selepas 20 tahun baru ada musim selisip lagi ani. Indah ku sabar kan melihat usul di dalamnya. Cepat masa tu. Setengah hari saja banyak perkara baru yang ku cuba. Kena suruh mandi ku oleh Abang Mak sama Kak Wan. Banyak jambannya ni. Mana satu kan pakaian ya? Ngam. Nah, sibuk sudah Kak Wan memasak-masak untuk makan malam ni. Baik tak ku mendangan ni. Kak Wan, masak apa kita? Ni, masak sayur sama kari ayam mah. Sudah kau buat cacahmu untuk selisip karang? Bukan terus makan kah? Indah kan buat cacah lagi tu. Lada padi sama bawang merah tu diputung halus-halus. Lepas satu tambah kicap. Semua ni masukkan saja? Masukkan saja. Oh, cuma tu. Kicapnya pun ikut suka tani. Boleh makai kicap manis, boleh makai kicap masin. Siap membuat cacah, mencari tahu di mana Abang Mak ni.
Rupanya sibuk sudah yang memeraki api. Bang Mak, Allah anda kita menunggu aku. Laju juga kita merakkan. Baru tiaya yang menyuruh aku menambah kayu api. Heran joku tuh makai kayu api ni. Biasanya orang BBQ memakai arang. Baba, Dia pakai kayu juga banyak. Oh, dulu-dulunya bandar juga. Wah. Ketinggalan zaman, Bang. Rupanya kalau memakai kayu api ni cepat angus. Walaupun baranya cepat habis, tapi panasnya boleh tahan. Jimat belanja dari membeli arang. Panas mana deh? Kayu api. Oh. Api marak sudah, jadi ditunggu sampai kayu api itu jadi bara. Buat menunggu itu, aku pun menangani abang mak lah membersihkan selisip sama lokan yang kami ambil tadi petang itu. Dari bentuknya sudah jauh berbeza. Indah mungkin salah kalau membali di kedai ni. Selisip kurus, limpir. Kalau lokan lampuh, bulat lagi tu. Tekanan dua-dua ni di tanah, mesti dibersihkan benar-benar. Kalau dapat, digasa pakai barus. Untuk tanah degil yang melakat atulah. Mula-mula selisip dulu kami tunuk sebab ndak ku sabar kami lihat macam mana usul di dalamnya. Sungguh bentuknya limpir isinya besar juga. Lagi besar dari lokan yang lampuh. Kak Wan, simpannya di sini. Ku bagi ta bekas ni arah abang mak. Pikir sikit banar isinya. Rupanya cuman ni, besar ni. Siap saja semua selisip kami masak, lokan lagi. Sama je prosesnya macam selisip. Kak Wan, Oi. Nah, cik kita lihat masakan gua. Nyaman? Pandai kau masak tu Pandai apa juga yang bakar-bakar pakai kayu api ya? Banyak masakan Kak Wan sediakan ane. Ada jo masakan kampung untuk kurasai. Banar lama sudah hendak ku makan makanan kampung ane. Memang ku ndak sabar kan merasa selisip. Tapi aku cuba lokan dulu. Dapat ku tahu rasanya. Lukan. Apa dong kayak sudu Tangan macam keturunannya. Oh, benar juga. Kita ni kan orang Melayu Brunei. Banar jua, makan pakai tangan lagi best. Lama sudah nak makan lukan atuk baru tak ku ingat balik cana rasanya. Pedas. Nyaman. Lepas satu, ku cuba tes selisip yang memang rare ni. Punya tah nyaman, ngam lagi dengan cecahnya atuk. 2-3 kali kaut bah nasiku. Berhabis ku makan ulehnya. Perbezaan antara selisip sama lukan. Selisip, bila dimakan, tabal di mulut. Lukan, bila dimakan, juicy, adalah masinnya. Tapi bilanya sama cacah kicap tadi, nyaman tiada dua. Ndak kusangka aku dapat mengalami keunikan di sini ni. Bukan macam dulu-dulu, sunyi saja kampung airan ni malam-malam. Aku pun kan tidur rehat, baru terasa lalahku bagas aktiviti petang tadi. Lagipun, esok ada lagi aktiviti lain kan ku buat. Macam homestay lain, Warisan Homestay pun ada menyediakan sarapan. Tapi indah selalu menunya kuih muih tempatan. Oh, bisa je breakfastnya ni, kuih-kuih muih. Merasa teku kuih muih tempatan ni. Bukan senang mencari kuih muih macam mana ni. Ada tempat-tempatnya berjual ni. Tapi sebelum ku meninggalkan homestay itu, jalan-jalan ku dulu di kawasan kampung airan ni. Pagi-pagi sudah dorang merambat mencari ikan. Bisa. Oh, saya hari kita berjual. Wah, bisa-bisa. Banyak jual burung dalam kurungan ni. Lawa-lawa lagi tu. Wah. Jinak Burung peliharaan kali ni merhati dan takutkan manusia. Orang punya burung-burung ni melihatkan ke dia aku lagi burung yang lain di dalam rumahnya. Marah. Banyak juga ada juga burung-burung sini bermacam jenis. Ada juga yang pelihara burung Pikir ada yang pelihara ikan, burung juga. Lepas satu, jalan-jalan ku lagi. Kelurusan tak ku melihat orang menarik rambatnya. Baru kan bercerita. Belureh ya lauk belanak. Unik jo sinian ya. Ada saja cara dorang berusaha. Aku pun bersiap untuk meninggalkan kampung air. Terima kasih kita ya. Sama-sama. Dari awal kita sama aku ni, terima kasih banyak-banyak. Banyak pengalaman baru bagiku sepanjang ku berada di kampung air ni. Atupun semua atas tunjuk ajar dari Abang Mak sama Kak Wan. Kak Wan, terima kasih Terima kasih di sini. Jumpa lagi, insyaAllah. Memang pengalamanku kalian ni bagiku lain dari yang lain. Mudahan Mak Putra Delima Tua Sendirian Berhad dan Warisan Homestay akan terus maju dalam perniagaan yang diusahakan. Kuteruskan lagi aktiviti ku ni menuju ke Kampung Jurudong kan menghadiri jemputan dari Persatuan Warisan Kedayan Jurudong. Ku dengar doang ni membuat persiapan acara tahunan. Ndak pulang ku tahu apa persiapannya. Harap-harap dah jarilah. Ia tak akan berjumpa dengan ahli-ahli persatuan ni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah nak. Pemangku Ketua Kampung Jerudong, Awang Kamis bin Panjang sama ahli-ahli yang lain menyambut kedatanganku. Dorang ini selaku wakil sebahagian ahli persatuan. Aku mau tahu apa saja persiapan kan tadi buat nih. Kan ngambil kayu nih kan. Persiapan kan mengambil kayu untuk membuat tungku-tungku untuk mendudukkan kawah. Macam banyak kan dikerjakan ani usulnya. Ndapa, aku iski kan tahu macam mana kehidupan puak Kedayan. Dah aku sabar kan mencuba ni. Lakas dah. Tunggu dulu, mengkali baju kita kenapa? tu nada kali ditukar dah kali baju kita tu. Nggak boleh kah? Ndak boleh. Kang kamah ni Kang kalau di hutan Kang. Kalau So baju ni lah. Sama tadi ni. tadi samakan tu. Terus dah pemangku ketua kampung sama ahli-ahli yang lain membawa aku ke kawasan hutan. Jalannya damit, kiri kanan hutan. Ani baru ya kawasan kampung. Belum banyak rumah kena bangun. Illallah, benar jo kita. Namangana pakaianku tadi tu juga. Ya tah. Kalau pakai baju putih tu entai ketahuan kamahnya tak. Nasib indah masuk ke dalam hutan benar-benar. So kita apa saja perkakas kan digunakan ya? Kalau macam dahulunya pakai mang, pakai anu kapak saya ni dahulunya. Masanya ada sudah kemudahan atau dipakai tasin suatu. Oh, patutlah ada bunyi sinso tadi. Kufikirkan bahapa rupanya ke memotong pokok kami ni. Sanang saja tu. Uncle Abdurrahman bin Aji Badar mengajar tah ke diaku memotong memakai pemarang. Macam sanang usulnya. Batang pokok ani lagi damit. Mencuba tah ku jua menabang pokok ani. Wah, sematus ya. Tok, bila banyak kan diambil, batahkan tumbang, Tok. Kenapa kita? Boleh tahan kita? Tuh, macam digigit basingnya. Gigitan Uncle tu melihat cara ku menabang ato. Uncle tah take over balik. Bukan apa. Pasal banyak lagi kan dikerjakan. Yang penting aku mencuba. Balung batah Uncle menabang patah dia udah. 1, 2, 3. Oh. Nah, menyangkut akar di atas. Patut namo tumbang terus. Terpaksa tadi tarik batang pokok ani. Baru tak Uncle potong lagi pakai censo. Ikut sukatan sadang-sadang buntaknya. Aku pun pakai parang tu ada jo sangal-sangalnya lah. Walaupun nipis pokoknya. Tapi bilanya pakai parang sangal juga. Sudah saiznya buntak-buntak sadang, kami kumpulkan tah batang kayu atu. Rupanya kan ditajami lagi ujungnya. Kan dijadikan macam bentuk pensel. Sudah siap, semua baru tah kami mengangkat batang kayu atu. Wih, syok jo kita. Ramai-ramai tu. Oh ya tah. Cepat lah kerja terus lehnya. Ya tah namanya kaja bermucang-mucang tu. Kaja macam mana tu? Bamai-amai. Jadi walaupunnya bat, kalau bamai-amai jadi ringan, Pak. Ingan kaja tu. Anang hidup ani Bermucang-mucang, bergotong royong. mesti bedangan, bah. Mesti bedangan. Agenda pertama kami sudah selesai. Terus tak kami menuju ke lokasi sebuting. Kami mengambil sayurnya ketua ni. Indah jauh dari tempat mengambil pokok atu tadi. Tak apa abang tu ah. Abungan ni ada sejenis sayur gulayan kami dari dahulu kalau macam puak Kedayan. Oh, anang puak Kedayan minat abang tu lah. Minat. Tapi masa ni majoritinya banyak tu yang minat bukannya Kedayan aja. Benar. Maksud ketua, sayur rebong. Lupa ku banarah Kedayan ni cakapnya nada ar. Padan tak abongnya. Kebun siapa kan ni kita? Itah kebun, dia aku punya kebun ni. Kebun kita sendiri kan ni. Awah. Memang kawasan kami Agaya ni kawasan pulau buah. Macam-macam jenis pohon buah ada. Tapi kalian ni bukan kami mengambil buah. Kami mengambil abong saja. Kami agak tak ke pokok buluhan ni. Biasanya buluh saja kulihat. Rupanya di bawah buluh atau ada rebongnya. Karena ajar tak ku cana mengambil. Oh, ni rupanya rabungan ni. Itah abung ni. Selalunya kulihat temnya sudah masak saja. Kira rebongan ni anak buluh baru kan tumbuh benih. Sudah dipanggar rebong atu karena suruh kubak kulitnya. Isi yang putih di dalam atu tah sudah sayurnya tu. Rupanya puak Kedayan ni macam-macam ada orang boleh buat di dalam hutan ni. Mencari makanan. Ada saja makanannya. Dari sayur, buah-buahan. And then ubat-ubatan pun ada di sini ni. Pandai dong mencari. Tiba-tiba dorang ni berhenti mengambil daun. Rupanya mengambil daun lambat tak sudah tu. Ini ada gunanya ni lamban ni lep. Untuk menjalin kelupis. Jadi Kang dia anu lagi tu Kang, dicek-cek lagi untuk Cari dibuatkan lagi, macam tali. bisa-bisa. Oh. Dijamur lagi. Fungsi daun lamba ni macam tali. Yang kami ambil ni kami nambah-nambah saja. Pasal di rumah karang mesti lagi dicari-cari daunan ni. Baru dijemur supaya ia cepat kering. Baik jua dorang ni sudah awal mengambil banyak. Lepas satu, terus lagi kami mendaki bukit. Ada tiap sumboi-sumboi. Selama ni kulihat saja, ndak ku tahu namanya. Ia tu sumber-sumber ni. Ya ada yang basah lagi tu. Dia punya buahnya tu kan. Ada lagi yang besar. Ada nih yang basah kalau anu, alum habis bahunja. Yang ketua, lagi tua usulnya sumboi-sumboi itu, lagi bisa untuk dipakai membuat makanan tradisi puak Kedayan ni. Dipapat lagi tu, yang ketua. Diusai dijadikan macam bekas cupcake. Ini kami akan balik.
kan ke tempat acara untuk membuat persiapan sama dorang. Hujan-hujan. Nah, sampai tak kami ke rumah milik Ajah Raya alias Timah binti Aji Ujan. Di kampung Jurudongan ni juga, nda jauh dengan rumah ketua. Start tak kami membuat persiapan acara ni. Awal-awal, kayu yang kami ambil tadi diangkat di kawasan belakang rumah. Dipacakkan tah ke dalam tanah kayu itu untuk dijadikan tungku tempat memasak. Kuat. Kau lagi? Habis-habisnya, Mak. Tunjukkan cuman. Jangan takut. Balik-balik jo memacak ke tanah tu Kalau ditulak, masih bergoyang artinya belum lagi tagap tu. Sudah tagap usulnya, baru tah dipanggal lagi di atas setiap batang kayu tu. Supaya kedudukan kawah tu balance. Arah kawahan ni takarang, dorang mendadeh santan untuk membuat kelupis. Jadi habis ini kita ni akan mengupas piasau, sudah tu kan membuat santannya. Untuk santannya. Dimasukkan ke Lekas dah. Lekas dah kita ni membuat Banyak kelapa kan di kupasan ni. Awal-awal bergaru jo kepala aku. Takut ku akhir siapnya. Rupanya beramai-ramai lagi kami mengerajakan. Karena ajar takut cara mengupas kulitnya. Ada yang memakai pemarang, ada jo memakai sandak pengupas kelapa. Dikupas dah sampai nampak tempurungnya. Ngalih jua, baik jo ada air kelapa Tuhan ni. Saga jua rasa badanku. Siap dikupas, ditampik lagi tempurungnya. Baru tah digarut kan mengambil ampasannya. Sekali ku cuba tah cara dulu-dulu menggarut kelapa ni. Allah bukannya sanang Pengukuran ni mesti diduduki. Biasa ku lihat tangan ditahankan, mesinnya menggarut. Ani tanganku bah yang mesti bergerak. Manual terbanar. Dulu-dulu pakai macam mana? Masa ni pakai mesin sudah. Masa ni yang mudah pakai mesin, senang hantap sudah. Sanang sudah. Nah, ramai sudah ahli-ahli datang. Siok ni makin banyak tangan, makin cepat siap kerja. Siap saja kami mengarut kelapa tu, ampasannya dimasukkan dalam kandol. Nipis bentuknya kandolan ni. Sudah tu, isikan air sedikit dalam kandol tu. Baru tah dikapit pakai candasan. Kapit macam mana kita? Kemai. Turunkan ke bawah. Okey, tunggu dulu. Naikkan lagi. Piasau tu luan banyak. Terlampau banyak ya. Bah. Candasan ni macam pengapit besar. Dulu-dulu dorang memarah santan macam manilah. Terutama sekali kalau kuantiti santan yang diperlukan itu banyak. Boleh dorang terfikir membuat benda ni. Belurih saja air santan itu terus tadi bawa ke kawasan memasak. Di sini terkelupis satu didadeh. Mencuba takku menguar santan ni. Beda. Beda macam suruh boleh sudah relax tu. Bah, beda tu nek. Santan ni dimasak mesti sampai pecah minyaknya. Mesti sentiasa diuar-uar supaya santan itu indah angus. Baru rata keluar minyak dari santan itu. Apa basap kah? Basap. Panas. Andang-andang basap ni. Ya punya tambah gas. Padan tah dorong beida-ida menguar. Sudah pun panas hari, panas api tambak lagi. Angin ni menuju ke muatnya jua. Adeh mataku kena asap. Kata ketua, hari ini dorang mendadeh 2 jenis kelupis. Satu santan putih biasa, yang satu lagi santan berkunyit. Kalau sudah anti-approve santan itu pecah minyaknya, baru tabaras yang dibasuh dimasukkan ke dalam kawah itu. Tuang ada orang di bawah. Semua saja. Sudah baras masuk, diuar-uar lagi sampai sebati. Kalian ni terasa baratnya uaran kuane. Sudah sebati usulnya, air santan itu pun kering. Ready sudah dibangkit ni. Nah, kena angkat tiap hasil masakan kuane. Maksudku, masakan kami. Artinya ready tiada orang kan mengelupis ni. Kena kelilingi tiap kelupis mentah itu oleh bibinian. Ikut aku menyusup masuk. Bukankan membawang kan mencuba mengelupis. Mau jua aku tahu tekniknya macam mana. Contohnya ni saja. Bukan dorong pakai sudu mengaut. Pakai gagawi kiut. Dorong panggil sidip. Itu namanya sidip tu yang dipegang itu. Sidip. Bukannya Sidip. Boleh. bukannya pengayuh dah. Awal-awal payah jua akan meratakan panjang pendeknya. Sudah lapas 2-3 biji itu. Nah, bisa tiap. Disusun dalam bakul pun bisa. Cepat banar keraja beramai-ramai itu. Habis saja kelupis mentah itu kena bungkus-bungkus, datang lagi batch baru. Di sini rupanya laki-lakian. Salah tempat takut tadi sekejap ato. Di sini anik session menjalin kelupis. Disusun 10 biji lapas satu diikat pakai daun lambak. 10 biji kelupis yang dijalin ato dipanggil sekudi. Siap saja menjalin, belajar takut tarus proses seterusnya. Biasa kuliah pengukus dalam belanga ni memakai basih as. Ani bisa bah pakai buluh. Ngam lagi bulatannya tu dalam belanga tu. Lepas satu baru tak masukkan air sama kelupis yang berkudi-kudi tu. Nda boleh diting deh.
Boleh. Boleh. Dia sampai penuh nih, dia sampai penuh. Oke. Sinilah. Sudah diisi belanga atau pano-pano, baru tah ditutup. Nah, ditunggu dia masak. Ini sumbu-sumbu sama dalammu. Indah ku mau membuang masak, mencoba tak ku jua. Apa saja masuk nek? Pisang, tapung, tepung baras, gula, garam. Orang lama tebanar, ndak payah pakai sukatan bahan-bahannya. Main agak-agak saja. Sudah bahan itu semua masuk, digaul tak sampai sebati. Siap saja mencampur bahan-bahan itu, baru tak dimasukkan ke dalam sumbui-sumbui. Jadi Anita yang nih, sumbu-sumbu ini. Oh, Belajar membuat. belajar membuat. Tapi makannya sama sumbu-sumbu yang ini kan ya? Tidak, jadi makan kulitnya, isinya saja dimakan. Isinya saja. Oke. Nya dorang bisa memakai sumbui-sumbui laki sebab bulat bentuknya. Kalau sumbui-sumbui bini memanjang, ndak banyak muatnya. Terlihat tak kuanti sebelahan ni membungkus pakai daun. Kalau ini apa? Isinya sama juga. Oh, cocok. Mencuba tak ku membungkus pakai daun ni. Rupanya dalamu namanya. Ani payah sikit bungkusannya ni. Bukan macam kelupis. Bentuknya pun 3 segi usulnya. Sudah semua siap karang, dikukus lagi ni. Baru dapat dimakan. Jadinya macam mana ni? Puak kedai yang membuat persiapan makan tahun dorang ni. Berkumpul beramai-ramai. Masing-masing ada tugasnya sendiri. Ya tak bisa. Jarang ku melihat macam mana ni. Selesai semua, acara pun dorang mulakan dengan majlis tahlil beramai-ramai untuk mengenang orang-orang yang sudah tidak ada. Ketua pun membawa aku merasai makanan yang kami buat tadi. Sumbui-sumbui, kelupis, dalamu sama lapat ani antara makanan tradisi Puak Kedayan. Aku berasa ni dulu. Bah, itu rasa. Dikuyak saja. Kuyak saja. Aku pikir makan sama... Tidak, jangan. Ketulangan tukang. Kufikir sumbui-sumbui ni kena masukkan bahan yang ada pisang atu saja. Bahan kelupis mentah pun dapat dimasak dalam sumbui-sumbui ni. Sama jua macam kelupis rasanya. Tapi aku mau rasa yang ku buat tadi. Aku mencoba yang yang tadi kita ni. Krias ko. Saya pisang atau bah. Bah. Ini manis rasanya. Nah. Manis. Ada Ada om. Lepas ani pulang, dah ku sampat ikut membuat tadi. Yang ketua isinya memakai bahan kelupis kunyit. Kuat lemaknya kan? Oh, kuat lemaknya. Ada Rasa lemaknya. Nah, berminyak-minyak tangan ko. Mesti ada nih bergambar ramaian ni untuk kenangan. Dapat ku ceritakan ke anak cucuku nanti. Freestyle. Aku pun minta izin balik. Kagum banar ku dengan acara yang dorang buat ani. Sikap rendah diri sama pemenulian dorang ani menampakkan keunikan orang Brunei walau dari mana asal puaknya. yang ada nih baju ini adalah penghargaan daripada kami. Kita bagi. Pakai tak? Benar. Nah, dapat dipakai ada acara. Acara tahun depan lagi. Insyaallah. Makan tahun depan lagi. Bah, aku mulai dulu Oke, terima kasih banyak-banyak. Bah, terima kasih. Bye. Jalan dulu. Wah, siok Ini di antara keunikan yang ada di daerah Brunei dan Muara. Banyak ku pelajari, banyak ku rasai. Dari yang ku dah tahu jadi tahu. Kalau diberi peluang, mau ku mendalami lagi. Selesai sudah aktivitiku di daerah ni, banyak perkara baru yang ku cuba. Banarlah kata orang. Kalau ketani indah mencuba, confirm tani gagal. Tapi kalau ketani mencuba, belum tahu lagi gagalnya. Itulah yang dapat ku lihat dari orang-orang di daerah ni. InsyaAllah, jumpa lagi.